Sebenarnya saya ini memang mak mentua yang cerewet. Sebab pada saya kan, kalau saya tak cerewet, nanti ilmu tu tak sampai. Anak-anak muda ni, sebab mereka adalah orang yang gadget, orang yang Google. Sikit-sikit check dengan Google. Dia orang tak nak refer dengan kita. Tapi menantu saya Fiza ni mendengar kata, sebab kita nak disihat sepanjang usia. Saya cakap dengan dia, saya kata saya bukan jaga kamu dalam pantang, saya cuma membimbing saja. Kat dalam bilik pun saya bising. Saya kata apa? Bau busuk, udara tak bersih, buka tingkap pagi, pastikan udara masuk. Waktu maghrib pukul 5.30 dah tutup tingkap. Bila habuk ke apa semua, saya takkan buka tingkap kalau habuk. Lagi satu, udara pagi sangat bagus untuk tulang dan pembesaran baby. Dan juga wanita dalam pantang memang perlukan cahaya matahari pagi. Jadi lepas mandi herba tu, dah siap berbengkung apa semua, saya suruh dia keluar juga bawa anaknya. Apa yang saya nak kongsikan hari ni adalah makanan bagus untuk wanita dalam pantang. Dan saya rasa kalau lepas ni anak saya dah balik, tak berpantang dengan saya, dia boleh follow apa yang saya ajarkan hari ini. Saya rakamkan di YouTube saya, Bumi Ratu Channel. Dia boleh refer kat situ apa jenis lauk yang boleh dan tak boleh, kenapa dan mengapa. Sebab selama saya ada IG dengan FB kan, ramai sangat orang tanya dan saya tak sempat nak jawab. Jadi senang saya kumpulkan sekali dengan waktu yang saya lapangkan untuk buat program ni, semata-mata untuk berkongsi makanan sihat semasa dalam pantang. Jom. Semua menu yang ada kat depan kita ni jenis sayuran, makanan yang elok sangat berpantang. Sebab apa dan kenapa? Jadi wanita-wanita muda kat luar sana tu, walau semoden macam mana pun, ambillah apa yang saya sharekan ni, sebab dia telah terbukti, bukan mitos, sangat bagus untuk orang dalam pantang. Saya tak mengamalkan pantang 100% orang Melayu dulu-dulu. Saya mengambil yang elok dan saya buang yang tak berapa bagus. Antaranya ialah pemakanan ikan masin. Ikan masin boleh, tetapi tak boleh banyak. Bila kita lepas pantang ni sebenarnya, kita punya hormon stres kita tu sangat tinggi. Jadi kita kena balancekan hormon tu. Lagi satu makanan terlampau panas pun tak bagus untuk orang eczema, cirrhosis, orang yang ada thyroid. Jadi kita kena balancekan semua perkara. Sebab tu untuk mengelakkan, pertama, kulit rosak untuk ibu. Yang kedua, anak tak tahan sebab cirit. Sebab ada kadang-kadang makanan wanita berpantang ni menjadi mudarat pada babynya, sama ada menggalakkan kening ataupun mengurangkan susu baby ataupun dia nanti cirit. Jadi saya tak letak dekat sini daging dengan ayam. Kenapa? Sebab daging ni sebenarnya dia tak bagus tau untuk hormon. Tapi dia bagus untuk protein, ya. Tapi kita elok makan daging sebulan sekali, bukan selalu. Dalam pantang kita boleh ambil mungkin dalam tempoh 60 hari kita berpantang, saya galakkan untuk 3 kali pengambilan daging. Kalau untuk ayam, sebenarnya saya tak letak langsung menu ayam. Kalau nak makan pun ialah ayam kampung. Ayam kampung kenapa sangat bagus? Dia sangat tinggi dengan kalsium, dia sangat tinggi dengan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh wanita untuk baik pulih sel dalaman dan juga mengecekkan rahim dengan cepat. Yang paling bagus apa dia tahu? Sebenarnya ayam berkulit hitam. Ya Allah, itu sangat bagus. Sebenarnya apa yang saya pelajari, apa yang saya share memang tak ada dari segi clinical test, tapi sepanjang saya tengok kawan-kawan saya yang mempunyai tubuh badan yang sihat mengamalkan cara pemakanan ni yang saya ambil daripada orang Cina juga. Jom kita tengok. Ni antara yang biasa kita dengar ialah ikan bilis. Ikan bilis ni jangan cari ikan bilis hitam atau ikan tamban, tak boleh. Kalau kita ambil ikan tamban, dia akan jadi gatal. Ikan bilis ni kena makan dengan tulangnya dan kalau boleh kita buang kepalanya. Kenapa? Sebab kepalanya ni sangat tinggi dengan kolesterol penyebab kepada gout. Ikan bilis ni kita boleh buat sup, kita boleh buat sambal. Sambal yang kita boleh gunakan tak boleh langsung cili. Cili dalam pantang sangat tidak bagus walaupun dia sangat tinggi dengan vitamin C, sebab dia menyebabkan kita punya rahim akan banyak mengandungi angin, boleh dapat kentut vaginal. Okey, jom kita tengok kenapa ada serai. Sebab serai ni adalah anti kanser dan sangat bagus untuk rawatan kepada tulang dan juga darah. Perempuan dalam pantang boleh mendapat anemia sebab kekurangan darah. Yang pentingnya bila kita makan serai, dia mengelakkan baby terkena kuning. Okey, ini adalah ladi hitam. Ladi hitam kita boleh ambil ladi hitam atau lada putih. Segala penggunaan untuk pertama kali lepas bersalin, kita perlu dengan kuantiti yang agak banyak. Dalam anggaran macam ni lah, untuk seorang makan untuk sehari. Macam ni ya anggaran. Saya tak tahu berapa gram, tapi anda boleh tengok lah. Macam ni penggunaan satu hari. Kenapa saya kata macam ni? Sebab dekat dalam ni dia ada yang hampa. Bila yang hampa tu maksudnya isi dia kosong. Kenapa perlu sebanyak ini? Kita perlukan dalam 3 ekor ikan putih ataupun 3 ekor ikan kerisi dan airnya anggaran dalam 3 cawan. Banyak air kan? Tapi kita tak boleh masak dia terlalu kuat. Dia mesti api slow sangat supaya daging tak pecah dan rasa manis tu keluar dengan sekata. Saya ni cerewet buat masak. Kenapa saya pilih ikan warna putih? Ikan ni boleh makan
kerisi, bawal putih, jangan bawal hitam, ikan selah besar, ikan senangin, ikan selah kuning kecil dan ikan gelama. Apa yang saya share dekat sini, boleh juga kita buat ikan masin ataupun ikan kukus. Macam mana nak buat ikan masin? Kita nak jimatkan kos, kita nak sihat. Ikan ni semua kita boleh letak dengan sedikit garam. Lepas tu kita jemur, persiapan sebelum bersalin. Buat ikan masin sendiri. Ikan ni lah. Mahalnya. Tak apa, badan kita kan, kalau baju boleh mahal, kenapa makanan kita nak berkira? Kalau kita beli dekat luar, terlalu masin. Tapi kalau kita pandai jaga, pandai buat, bukan setakat ikan masin tau. Kita boleh buat ikan salai, kita boleh buat lagi ikan separuh salai, separuh kukus. Caranya macam mana? Nanti saya share lagi dekat Bumi Ratu Channel. Tadi saya dah cerita pasal topik protein daripada ikan. Apa yang saya sharekan ni, ingat ya, ayam mesti ayam kampung. Seekor ayam kampung, kita boleh buat masak kicap, boleh buat masak kari, tak boleh buat masak sambal, okey. Boleh masak sup, dan daun sup, daun bawang sangat bagus untuk pencernaan, sangat bagus untuk kolon. Dan yang paling penting macam saya katakan lah, kalau kita makan daun sup tu, daun sadri ke, yang eloknya apa? Sebab dia mengurangkan suhu panas dan juga menguruskan badan, dan kita takkan terkena darah tinggi. Dalam pantang ingat ya, jangan stres. Dapat mak mentua macam saya cerewet, anda stres. Sebenarnya yang bebel itulah sayang. So sayur yang bagus, pertama sekali jangan makan kubis pada awal bersalin. Saya tak galakkan. Ini sangat bagus untuk hormon, tapi konsepnya ialah sejuk. Bagus. Tapi kalau kita bengkak susu, kita ambil ni. Ni kalau bengkak susu. Ni dah koyak, sorry koyak. Okey, masuk dalam peti ais. Ni bengkak susu, sangat bengkak, sakit sebab baby tak menyusu. Jadi dalam peti ais tu ambil macam ni, terus tekap. Bila masuk macam ni, biarkan dia. Nanti dah hilang sejuknya, masuk peti ais lagi. Lepas tu letak lagi. Tuk, gitu. Tak apa, jangan lucah dengan saya. Jangan rasa saya lucah. Sebab saya bercakap straightforward supaya anda faham. Kadang-kadang orang zaman sekarang dia tak faham. Jadi dilawat-lawatkan sikit, dicarut-carutkan sikit. Ya. Ni letak pada payudara supaya tak bengkak susu. Bengkak susu boleh bernanah, nanti kalau operate lagi sakit dan boleh demam teruk. Bila bengkak susu, sebab ibu muda ni dia tak tahu nak nyusukan baby. Nyusukan baby mesti sebelah sini sekejap, sebelah sini sekejap. Dan kalau bengkak susu kat sini kelenjar, dia jadi bengkak keluar tetek, nanti satu lagi sebiji kat sini. Sangat sakit. Jadi masa bertungku tu dengan apa-apa tungku lah. Tungku panas ke, tungku plastik yang pakai apa nak sebut tu, pack plastik, hot plastik, whatever, tik-tik. Lepas tu letak dekat ketiak tu, jadi kemam gitu, kemam ketiak. Dia akan rasa panas. Sampai dekat breast rasa panas, dekat sini pun rasa panas, sini pun rasa panas. Sebab ingat ya, sebab pula orang sakit kanser, orang bersalin, lepas bersalin tu, ya Allah, hai, sangatlah susah nak jaga badan. Kesian perempuan ni. Jadi sebelum sakit, berjaga-jaga. Ingat ya, bila bertungku dengan tutup hot plastik, tak salah apa-apa, tik-tik ya. Lepas tu tungku letak dekat ketiak. Wajib. Jadi kemam gitu. Nanti dia akan meregakan dan tak bengkak sangat. Terlebih tekap pun tak boleh. Sebab nanti mengeringkan air susu. Walaupun dia sekadar sayur. Sebab tu saya share. Lagi apa yang boleh mengurangkan bengkak susu? Peria pun bagus. Tapi kalau boleh, janganlah gunakan. Bagilah anak menyusu sekerap mungkin untuk mengelakkan. Pertama sekali, payudara tak kendur sangat. Bila terlampau bengkak susu, payudara akan kendur, susah nak repair balik, susah nak tegangkan balik lepas anak kita berhenti menyusu. Ingat ya, payudara tak boleh bengkak sangat. Okey, jantung pisang. Kalau orang yang tak pandai, tolonglah jangan beli jantung pisang. Sebab beli dekat kedai, kat pasar, kita tak tahu jantung pisang awak atau jantung pisang abu. Kalau kita ambil jantung pisang biasa tu, berangan ke, termakan emas ke, bentan. Tak boleh langsung. Yang boleh makan cuma jantung pisang awak, jantung pisang abu. Okey, paling bagus untuk wanita dalam pantang ialah ni Ini sangat tinggi dengan vitamin C. Ini untuk pundi kencing. Banyak air susu. Ni yang paling banyak air susu. Kalau rasa-rasa nak kurang air susu, cepat-cepat makan ini dengan sawi. Apa dia? Kenapa saya letak kailan? Kailan, sawi. Ni. Ini adalah penggala air susu. Tapi tak boleh makan selalu. Kalau susu dah bengkak, kita kena pandai mainkan. Bila air susu dah bengkak, kurangkan sayuran ni. Ni sayuran yang pembanyak air susu. Ingat ya, apakah sayuran pembanyak air susu? Jantung pisang, carrot putih, sawi, kailan. Yang paling penting ialah kurma duha. Ataupun makan kurma saja pun memperbanyakkan air susu. Kalau saya dalam pantang, saya memang tak suka makan batang sayur. Saya akan makan daunnya sahaja. Sebab apa? Daun ni sangat tinggi dengan kalsium. Tak perlu nak makan ubat kalsium. Memadai kita makan sayuran hijau. Okey, bila boleh makan?
Lepas bersalin boleh makan sampai hari yang ketiga. Lepas tu kurangkan makan. Sebab apa? Air susu macam tu kita nak banyak kan. Nanti kalau dah lepas hari yang ketujuh, kalau boleh kurangkan sikit. Sebab air susu tengah banyak, kita tak nak menggalakkan air susu. Nanti hari yang ke-10 baru makan balik. Jadi, masa hari yang ke-4, apa makanan yang paling elok kita makan? Ni tempe. Lagi daun sup. Ini tempe dan ulaman sahaja. Kenapa ulaman ni sangat bagus untuk dalam pantang? Dia cuci darah. Lepas tu anak kita, dia punya tahi tak busuk sangat. Darah haid kita pun tak berbau busuk. Ini adalah daun kemangi. Ya Allah, sedapnya daun kemangi ni. Sangat sedap. Ulam ni sedap. Ni ulam raja boleh dan daun kemangi. Boleh tak makan bunga apa? Bunga kunyit, bunga lempoyang. Sangat bagus. Bunga kunyit, bunga lempoyang, ubi lengkoyang pula. Ubi lempoyang, halia muda, elok dia ulam. Bila makan halia muda, saya tak ada letak kat gambar kat sini. Tak boleh makan ladi hitam banyak. Saya pesan, halia muda kalau dah diulam, lempoyang kalau dah diulam, mesti makan sayur bening macam ni. Ni sayur bening. Sayur bening daripada carrot. Sedap sangat. Bila kita tumis nak bagi sedap, naikkan dengan daun sup. Lepas tu letak ikan bilis tak? Boleh letak ikan bilis, boleh letak tulang-tulang ayam. Dalam pantang kalau nak sihat, nak betulkan hormon, ingat pesan saya, jangan makan ayam daging. Jangan makan daging lembu banyak. Tak bagus. Okey. Dan bila makan kompleks yang paling elok ialah pada hari yang ke-20 ke atas. Tapi kena makan dengan produk suplemen yang lain. Sekian saja perkongsian saya tentang makanan yang sihat berpantang. Selamat menjalin pantang, jaga badan mulai sekarang. Tetapi kesannya sampai ke usia nanti kita tak sakit sendi, kita tak sakit kaki, awet muda, punggung cantik, terletak, payudara tak jatuh sangat. Terima kasih sebab subscribe Bumi Ratu Channel yang makan. Sedap makanan pantang ni.